Kepada semua pendengar-pendengar setia CTC.fm. Apa khabar di luar sana ya? Selamat tahun baru untuk penonton. Ada muzik ke? Okey, cikgu lupa. Baik tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu kembali selepas kita menutup tirai kita pada episod ke-121 pada bulan 12. Kemudian kita kembali, kita bercuti seminggu. Kemudian kita kembali pada 7 Januari 2020 bersama dengan episod yang ke-121 bersama dengan bicara teknikal Cikgu Aslan Hashim ataupun Nasteo Effect. Okey. Baik, seperti biasa cikgu, saya ke komen dulu ya. Silakan. Baik. Okey, kita daripada Ziko Sidam, selamat tahun baru DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Mantaplah you tadi. Modal dah increase 250%. Thank you. Thanks. Okey. Afif Irfan ya. Salam Cikgu Aslan dan juga DJ Pak Su, semoga sihat sentiasa. Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Amin. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Okey, Hamdillah Taib. Assalamualaikum DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan. Salam daripada Brunei. Masya Allah. Brunei Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, Muhammad Razik Marzuki ya. Assalamualaikum Cikgu Aslan dan juga DJ Pak Su. YouTube lepas-lepas tak boleh tengok. Jen ulang kaji. Sabar kita akan buat sesuatu untuk anda, demi anda semua. Lagi tak? Oh ada. Ada. Daripada Airil Akmal, salam DJ Pak Su dan juga Cikgu Aslan, semoga sihat selalu. Terima kasih. Dan juga Royson, selamat malam Cikgu dan Pak Su. Ni ayat dah makin lama makin cantik lah Royson ya? Nasib baik tak DJ Abang Pak Su. Okey, daripada Nazli Awang, Assalamualaikum Cikgu dan DJ Pak Su. Waalaikumsalam. Daripada Hafiz Efek, terima kasih Hafiz Syah Alam hadir Cikgu, bagus. Edi ni Janto. Edi daripada mana Edi? Surabaya ya? Okey, Assalamualaikum kawan daripada Surabaya. Selamat malam Cikgu dan juga Pak Su, dah lama menanti ilmunya ni awal tahun ni. Baik, banyak sebenarnya. Yang ni dah masuk soalan. Sekejap lagi saya akan bersama dengan soalan-soalan lah. Terima kasih yang telah pun memberikan perhatian. Baik Cikgu, tahun 2020, adakah tahun 2019 telah melengkapkan impian dalam hidup Cikgu? Cepu mas terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat tahun baru pada Pak Su, pada abang boboy kita. Yep. Sekarang juga abang boboy kita. Dan juga semua di kalangan staff di sisi dan pada bos besar kita orang lah. Yalah. Wak Rizam kita dan semua sekali, dan tuan-tuan juga ada di luar sana. Apa khabar? Moga-moga sihat. Biasalah tahun baru, azam baru, ceria. Bagi saya Pak Su, ini adalah perjalanan kehidupan kita. Right. Dan kita ada ketikanya kita plan, dia tak jadi, bukan tak jadi, terpaksa ditunda. Dan ada yang plan-plan yang dah pun dicapai. Pada saya itu just perjalanan hidup, dan saya teruskan apa yang saya fikirkan. Bermaksud pada saya personally, tahun ni saya dah masuk 5 series. Baik. Saya dah 50 tahun. Kejap aja. Ya Cikgu, dah 50 kan? 50. Tua dah. Tak nampak pun. Yang ke 50. Jadi saya duk fikir, what should I do? So apa yang saya nampak dari segi apa yang saya dah buat, kemampuan yang terbatas ni tuan-tuan, saya rasa for timing alhamdulillah apa yang saya kerjakan sebelum ni berpuluh-puluh tahun saya dah dapat rasa. Amin. Dari segi ni rasanya profit. Dan saya nak perasaan tu, rasa tu dapat saya kongsikan kepada ramai di luar sana. Ya Allah. Itu yang saya nak. Terima kasih. Sebab dia satu kepuasan Pak Su. Memanglah. Puasan dia macam, uish, Cikgu dah profit. Saya rasa macam dia macam, tuan-tuan, perasaan tu memang tak boleh nak ditulis, tak boleh digambarkan. Dia rasa Tak macam boleh. bestnya. Sebab apa? Maknanya ilmu ni mampu tolong orang. Betul. Mampu sebab tuan-tuan, walaupun specifically BBME lah walaupun dulu saya cuba nak menyampaikan pada orang lain yang mendengar, tapi dia tak sampai.
Dulu ni cerita berapa tahun ke belakang? Last 3-4 years back. Okay. Kenapa tak sampai? Sebab saya menjadi orang tengah untuk nak mencapai dengan cara yang tak tepat. Maksudnya ayat saya tu dia tak faham. Baik. Saya faham. Tapi kalau ilmu tuan-tuan, kita faham seorang-seorang. Oh, masalah. Kita nak translate supaya orang, tapi orang tak faham. Dia tak ke mana tau ilmu tu. Betul. Dia tak berkembang, dia tak. Tapi bila ilmu tu dia berkembang, kita buat ayat kita yang kalau boleh dia faham, orang mendengar tu pula dia dah profit, dan dia gunakan gaya bahasa dia, keterampilan diri dia pada orang lain, dan orang juga faham. Oh, dia punya feel macam Itulah macam Bob tadi. Dia mengajar orang international. Dia tak sekaya betul. Anak murid. Itu betul. Kan itu bila betul. dia dengar Betul. anak murid yang dia ajar tu, bukan anak murid lah, yang dia ajar tu berjaya. Betul. Dia punya rasa seronok macam dia terima 1 juta duit. Betul. Apa? Macam dulu tuan-tuan, masa kita sekolah, kita ada guru sekolah kan. Betul. Anak-anak murid jadi businessman, CEO, doktor. Tapi cikgu tetap cikgu. Tetap cikgu. Tapi dia punya rasa tu. Bila anak murid tu datang, dia kata terima kasih cikgu. Yes, dia punya feel. Kerana air tangan cikgu lah saya berjaya menjadi seorang doktor pakar. Hasil. Contoh. Kan? Kalau ada anak murid macam tu, saya dah salut. Macam penerbangan Turki dia jadi pilot tu kan. Dia tahu cikgu dia ada dalam tu. Yes. Kan, lepas tu dia berterima kasih. Betul. Kat dalam tu. So ya Allah. Benda-benda tu yang kita rasakan. Saya sebagai seorang yang berkongsi, saya rasa seronok. Alhamdulillah, macam baru ni tuan-tuan, saya sempat pergi ke JB. Tujuannya semata-mata untuk nak mendapatkan, nak mengonfirmkan nak mengesahkan lokasi untuk kelas saya di Johor Bahru, Januari 25. Januari 25 hari bulan. Dan Januari 25 tu tuan-tuan, itu adalah Chinese New Year. Okey. Hari Sabtu. Saya call banyak tempat, semua dah tutup. Sebab tahun baru. Jadi saya duk pening, siapa yang boleh tolong saya? Dan ada seorang kawan yang juga di sini, Tuan Razik, dia tolong saya. Tuan Razik dia tolong saya dapatkan terima kasih, tempat. Tuan Razik. Alhamdulillah, saya dah pergi, dah booking, clear, settle. Di situ saya dapat jumpa. Saya tengah duduk minum dengan dia kata, ada seorang datang. Cikgu, boleh tak saya nak jumpa cikgu? Datang kata. Dia datang dengan kembar dia. Kembar Kembar. Okey. Kembar dia. Waktu dah habis tu, dalam 1-2 jam, dah petang lah, dah maghrib. Lepas tu kita bergerak ke kedai sup tulang. Lepas tu 3 orang daripada Batu Pahat turun. Okey. Dan saya tak pernah jumpa dia. Alhamdulillah, bila berkongsi, dia menceritakan dia baru nampak apa yang sebelum dia tak nampak. Saya rasa Alhamdulillah. Dalam BBMA kan? Dalam BBMA, saya rasa cukup. Dia tanya saya banyak kali, cikgu ada tak? Ada, cakap, tuan cari tempat ni. Saya pun tuan-tuan tak familiar lah JB. Saya gunakan apa yang saya dekat web, saya bagi tuan, saya dekat sini. Okey. Carilah. Alhamdulillah dapat cari. Dapatlah lepak dalam 1-2 jam. Seronok. Hari tu, saya drive pagi, saya drive kereta pagi daripada Kajang, membawa sampai ke malam, dan saya sampai balik kat Kajang dalam pukul 5 pagi. Wow. Hampir lama lah kan. Mana saya untuk berjalan sungguh ni. Saya tak tidur. Saya punya seronok dia. Seronok. Saya rasa macam best juga jalan ni, sebab kita jumpa orang yang bersemangat. Betul. Orang bersemangat sebab dia dah nampak dia boleh buat profit. Bila dia semangat, kita rasa best lah. Seronok jumpa kawan-kawan. Kan. Itu yang rasa. Dan insyaAllah besok saya ke Kuching, dan Sabtu ni 11 hari bulan saya adakan kelas insyaAllah di Kuching, bertempat di Pustakaan Negeri di Kuching. Di sana kita dah dapatkan kelas. Beli dekat pustakaan, beli bising-bising ke? Tak, dia ada satu bilik khas. Okey. Kedap udara. Nampak semua, tapi di kedap udara dia siap dengan projector everything. Okey, ni kelas dia. Dan terima kasih kepada Kak Khatijah lah di sana, yang dia tolong saya dapatkan tempat. Saya Kuching, almaklum, macam saya pergi JB, saya tak tahu apa-apa. Minta tolong orang lokal. Alhamdulillah, walaupun tak ramai datang, tapi saya seronok dapat kawan-kawan baru. Tempat tu cantik je perpustakaan. Lepas tu saya pergi kat Kuching, kalau dari segi dia punya trafik kan, jauh beza lah dengan sini. Dia aman, daman, tentram. Walaupun hari-hari waktu dia relax. Saya even kat Kajang dia punya jam, Masya Allah. Jadi tenang. Okay. Alright. Itu panjang mukadimah kita. Sedikit intro. Dan tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan malam ni adalah, sampai terlupa saya
Merawai senangin di hujung muara, okay. umpannya dicari tepian paya. Floating tu buat emosi kita bergelora. Siapa yang kuat, insya-Allah berjaya. Siapa yang kuat? Maksud cikgu kuat daripada segi fizikal, minda, kewangan. Mental maksud. Mental lah. Mental. Baru merah, cikgu silap lah. Baru merah sekejap. Baru merah sekejap. Lepas tu dia tak tahan. Ada ketika dulu bila dia merah dia buat dek je. Bila dia biru dia alert. Cikgu, dah biru, boleh tipi ke? Terpulang lah. Tapi bila merah dia relax saja dan dia berharap. Okay. Jadi tuan-tuan, dia punya kriteria dia pada saya lah. Selagi apabila dia merah, kita punya nombor-nombor tu di MT4 tu merah dan kita sanggup bertahan walaupun dah lebih 100 pip, tetapi bila kita biru baru 10 pip dia kita sibuk nak TP, maksudnya kita belum lagi sampai dalam keadaan yang mana kita boleh konsisten. Sebab kenapa tuan-tuan? Kita perlu relax, kita perlu plan. Ada tanya saya, even now, cikgu TP kat mana? Okey, nampak maksud? Dalam trading seperti yang saya ulang, kita kena ulang dan ulang. Yang penting pada saya lah, pada saya yang penting di mana kita nak entry. Di mana kita nak entry, Yes. bukan kita nak TP. Yes. Sebab kalau Okay. kita entry tempat yang betul, maka kita dah tak kisah nak TP kat mana sekalipun. Kita nak TP 50 pip ke 60 pip ke whatever pip, yang penting entry kita betul. Tapi kalau entry kita tu tempat yang silap, contohnya kita nak sell, Baik. kan, dah sampai tempat bawah, tempat yang nak TP, baru sibuk nak entry, kita dah silap lah. Jadi TP tu soalan nombor 2 bagi saya, di mana kita nak entry. Sebab bila orang tanya TP kat mana, pertama lepas tu saya tak kenal siapa orang tu. Okay. Maksud tak kenal adalah saya tak tahu gaya trading dia. Maksudnya saya tak tahu dia ni scalping ke atau swing. Dia tak bagi tahu pun TF mana yang dia entry, H1 ke, M15 ke, H4, tak. Dan dia tak bagi tahu berapa modal dia. Dan dia tak bagi tahu apa volume dia. Dia cuma tanya TP kat mana. Pasu. Betul lah. Kalau pasu doktor, saya datang, saya kata, "Pasu, saya sakit." Pasu mesti tanya macam-macam. Nama siapa, tinggal di mana, sakit apa, dah berapa lama. Kalau maklumat tu pasu tak ada, apa pasu boleh buat? Tak boleh buat apa. Sama juga bila tanya, TP kat mana? AA. Faham tak? Secara tiba-tiba kan? TP saya tak kenal. At least saya tak tahu trading dia. At least something dia explain lah. Macam seorang pun sakit kena explain. Saya sakit sekian-sekian. Okey, pergi kat apa, ke kedai farmasi, saya nak ubat apa? Ni saya sakit sekian. Boleh tak datang? Saya nak ubat A. Jadi ahli farmasi akan tanya, "Tuan sakit apa sebenarnya?" Mesti kena beritahu kan. Sama juga. Ni trading tak tahu apa. Boleh TP ke? Saya cakap, "Ayah." Boleh lah. TP je lah. Tu saya biasa jawab, saya biasa jawab adalah selalunya apa? ABC lah. Maknanya kita boleh TP bila-bila masa saja. Asal biru close. Okay. Macam Itu tu. je. Senang. Sebab maklumat yang saya dapat tak lengkap. Jadi saya letak ABC. Jadi bila nak bertanya tu, maklumat kena lengkap lah. At least kita bagi idea. Lepas tu itu baru seorang. Saya dah kena spend masa at least 5 ke 10 minit. Itu pun kalau dia bagi jawapan. Kalau dia bertanya 10 orang, macam mana saya punya trading? Terganggu tak saya punya trading? Betul. Terganggu pasu. Jadi kita kena letak keutamaan, kita letak priority. That's why priority dalam saya adalah trade saya. Kedua, saya punya grup sendiri. Semua orang ada grup support sendiri. Ada grup besar, ada kecil, tapi masing-masing sendiri punya trade. Grup sendiri, barulah public. So kita ikut turutan lah. Baik, cantik. Alright. Tuan-tuan, apa yang saya nak kongsikan tadi terlanjur, siapa yang beritahu tadi dia dah profit alhamdulillah di EU kan. Sebenarnya Tuan Ziko Sidam, apa yang saya nak kongsi kat sini tuan-tuan, di EU, wow. Okey. Okey. Kenapa cikgu? Mesti menarik ni. Okey tuan-tuan, siapa yang ikut saya punya wall di Hazlan Hashim,
dan juga siapa yang tengok di channel saya, Nastrio FX channel Telegram, sebenarnya saya dah post entry untuk EU ni awal sebenarnya. Baik. Even awal hari ni sebenarnya bacaan ni datang daripada semalam sebenarnya. Baca semalam. Kenapa? Okey, macam tuan-tuan nampak di depan ni, di sebelah kiri adalah daily, di setengah dia adalah 4 jam, di kanan sekali adalah H1. Jadi apa yang cuba dia beritahu kepada kita semua pada hari ini, iaitu candle yang biru ni Pak Su, candle merah yang tengah memanjang ni Pak Su, ini candle hari ni yang dah pun bergerak, yang sedang bergerak. Ini candle biru ni tuan-tuan, saya besarkan okey, tuan-tuan nampak lebih jelas. Okey, candle biru ni Pak Su, dia dah beritahu dah. Candle ni tutup pagi tadi pukul 6, dia beritahu di situlah harga yang tertinggi pada hari ni. Yang tertinggi untuk hari ni. Nah, tu sebab saya cuba menggunakan perkataan yang mudah difahami. Maksudnya, apabila candle berada, ini setup tuan-tuan, setup memang cung gila lah, memang macam sebiji macam dalam buku. Apabila ada candle yang menyentuh kawasan MA5 high dan MA10 high di daily, maksudnya tuan-tuan, di situlah tempat yang paling tinggi setiap hari. Jadi lepas tu, kalau kita ada satu candle, tempat paling tinggi ni, tempat paling rendah, paling tinggi ni kita nak buy ke kita nak sell? Sell. Bila kita nak jual barang, kita nak jual barang harga mahal ke harga murah? Jadi tuan-tuan, bila kita dah nampak pada hari ini candle semalam daily tu dah berada di kawasan tertinggi daily, maka tak lain tak bukan, entry kita adalah sell. Itu je tuan-tuan. Itu sebab siapa yang pegang daily, dia dah tahu dah candle tu tutup lengkap saja, dia berada di kawasan tertinggi untuk hari tu, dia dah tahu dah bacaan dia adalah sell. Senang betul sebenarnya. Yang susah adalah kita cuba hendak mencari entry menggunakan time frame yang lebih kecil. Saya bagi satu analogi Pak Su. Okey. Untuk mudahkan tuan-tuan di sana berfikir yang, because kalau saya nak tekankan dalam bentuk candle dia macam apa dia cerita Okey. Pak Su bayangkan kita ada dua balapan tepat dari 100 meter. Baik. Pak Su bayang kita ada satu lorong 100 meter yang pertama dan 100 meter yang kedua. Baik. Katakan daripada 100 meter yang pertama tu dia ada 20 lubang. Baik. Pak Su bilang 20 lubang. Okey. 100 meter yang pertama ada 20 lubang. Kemudian kita ada satu lagi 100 meter yang kedua, dia cuma ada satu lubang ni Pak Su. Baik. Sebagai dua situasi. Jadi logiknya Pak Su, kalau kita berada di 100 meter yang pertama tu, bila kita nak berlari daripada kosong hingga 100 meter, kita nampak 20 lubang. Jadi kalau 20 lubang Pak Su berbanding dengan satu lubang, yang manakah yang mungkin mudah untuk kita jatuh? Untuk jatuh? Dalam lubang 20. Yes. Bermaksud kita nampak ada 20 laluan yang akan mengganggu kita. Jadi kalau kita melak macam mana sekalipun, sekurang-kurangnya satu daripada 20 tu kita akan jatuh. Tetapi Pak Su, kalau kita ada lagi 100 meter, kita ada cuma satu lubang, satu halangan saja. Satu tempat. Kalau kita nampak, kita boleh elak kan? Clear kan? Macam tu juga Pak Su. Bila Pak Su dah nampak macam tu, siapa sell EU, hold. Jangan tipi dulu. Okey. Hold, letak SL lah. Sabar. Ini perjalanan jauh, perjalanan harian sebenarnya. Nak tipi biasa insya-Allah besok lah. Okey. So sebenarnya dalam seminggu Pak Su, okey, siapa yang biasa dengar saya bercerita, berkisahkan tentang perkataan re-entry, Pak Su, dalam satu hari, jikalau kita menatap di candle H1, kita akan nampak dari segi kebarangkalian dia maksimum bacaan-bacaan di BBMA dia boleh muncul 4 kali. 4 kali boleh muncul. Jadi satu hari kalau ada 4 kali, seminggu akan ada 20 kali. Tetapi kalau kita menggunakan candle daily Pak Su, dia akan muncul sekali saja. Jadi sama juga macam tadi. Jikalau kita diberi peluang 4 bacaan yang ada, seminggu kita ada 20, kita akan mudah untuk melakukan kesilapan. Tetapi kalau kita menggunakan daily tuan-tuan, dia muncul sekali saja. Jadi kalau dia betul, maka dia betul. Sebab tu
apabila kita menggunakan, ni saya nak buat analogi, bagaimana kalau kita menggunakan time yang besar, maka kita akan mudah menang. Sebab halangan kita ataupun tanda-tanda kita nampak, dia muncul sekali je. Kalau dia betul, lepas tu memang dia betul, janganlah orang cakap dia. Tetapi kalau kita menggunakan time yang kecil, kejap kita nampak baik, kejap kita nampak sel, kejap nampak baik, kejap nampak sel, tersasul masuk lubang, bungkus. Betul. So itu tuan-tuan sebenarnya. Jadi tak salah kalau tuan-tuan nak ambil time kecil, tak salah. Tapi saya bercakap atas dasar risiko. Risiko untuk kita kalah lebih tinggi dibandingkan dengan time besar. Ada bertanya, ya ke time besar boleh kuat? Jadi bila saya buka analogi tu, dia nampak this is something yang memang berlaku dan masih terus jatuh EU, insya-Allah, biarkan. Jadi belak semua. Jadi pergerakan ni satu pergerakan yang jelas, yang mana tu sebab bila kita menggunakan TFT kecil, kita kena lebih menggunakan kudrat untuk kita nak melihat. Kita spend masa yang lebih panjang. Sedangkan kalau kita menggunakan time yang besar, dia masuk saja entry, dah kita relax. Sama juga dengan Tuan Bob cerita tadi, dia pakai swing time yang besar. Macam Tuan Hanzo, dia pakai monthly, dia pakai mungkin weekly. Saya tuan-tuan, saya pakai monthly, saya pakai weekly. Dan untuk pengetahuan, bulan ni actually sudah bulan lepas dah sambung bulan ni, banyak currency atau pair-pair tu semua berada di kawasan-kawasan monthly. Kebanyakan dia GU clear, GBP berada di kawasan monthly. Dan sebenarnya apa yang tengah setup berlaku di EU ni tuan-tuan adalah juga di monthly. Tapi perjalanan dia baru bermula sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Di mana? Di time kecil-kecil, di H4, di daily, dan pergerakan dia kuat. Pergerakan dia kuat. Jadi tu sebab saya kata, apa yang kita nampak sekarang sebenarnya adalah impact daripada candle-candle yang berada di kawasan-kawasan tertinggi untuk monthly. Itu yang sekarang kalau nampak, alamak, terkejutlah. EU H1 tuan-tuan, dia sedang membuat bacaan momentum sell, iaitu candle-candle di EU H1 telah pun berjaya tutup di luar low BB atau di bawah low BB, membuat bacaan momentum sell. Bila ada momentum, akan ada re-entry. Pada ketika ni tuan-tuan nampak garisan EMA 50 yang biru ni, maksud yang ni kan, berada di dalam BB, maksud di antara top BB, mid BB dan low BB ni berada kat dalam. Dia maksud bila dia berada kat dalam, dia kuat. Kalau ada entry, hold dia lah perjalanan dia. Dan sekarang tuan-tuan kita nampak garisan mid BB ni masih berada di atas garisan yang biru ni, EMA 50. Baik. Maksudnya trend jatuhan di H1 masih kukuh, masih kuat, masih berterusan. Dan kalau orang tanya, bang nak TP, saya kata kalau dia tanya soalan tu mudah je. Tuan dah profit, TP je lah. Tapi kalau tanya saya, saya akan tengok berpasu. Kebanyakan trader BBMA, bila dia gunakan phone, rata-rata sekarang trader gunakan phone lah. Bila kita tengok phone tuan-tuan, kalau Pak Su perasan, saya tanda dengan kawasan hitam atas ni, ini adalah top BB. Kalau kita kecilkan, baru kita nampak BB ni kembang. Kebanyakan kalau kita kat phone, bila sampai ketikanya kita tak mengecilkan BB, kita hanya melihat kawasan-kawasan 5-10 high dan 5-10 low, kita tak nampak BB ni tuan-tuan. Maka kita sukar untuk nak menjangkakan sama ada BB ni kuat lagi ke ataupun lemah. Ketika Pak Su nampak candle ni ke bawah, megah berjahang ni ke bawah ni Pak Su, ini nama dia momentum sell. Bila ada baca momentum sell, beritahu jangan sesekali cuba lawan market. Maksudnya bila ada candle yang tutup di luar low BB tuan-tuan, please jangan lawan market. Market kata aku nak terjun jauh ni, jauh aku nak terjun. Bermaksud kalau ada sesiapa dah sell dekat sini, macam saya kata petang tadi, hold sajalah. Kalau risau sangat tuan-tuan, macam kot lah dia naik malam ni kan, kot lah kan, tuan-tuan letakkan stop loss profit. Ada bertanya, bang berapa pip boleh? Tuan-tuan, bila kita trading, bila kita berniaga, dia bukan 1 + 1 2, dia bukan 2 + 2 4. Dia ikut kita tentukan, as long as kita profit. Ada orang tanya saya, bang kalau kita letak stop loss profit, berapa pip kita letak? Saya kata, apa tujuan you buat SL?
You dah profit ni. Apa tujuan you letak stop loss profit? Maksudnya kalau dia naik, kalau dia hit, maknanya orang tak loss lah. Okey. Apa tujuan dia? Kita kena tahu tujuan diri kita, apa kita nak. Saya kalau orang tanya, saya buat stop loss supaya dia kalau dia naik, dia hit saya punya SL, saya tak loss. Jadi pada saya, as long as saya meletakkan satu jarak minimum 1 pip hingga ke whatever pip, tak ada masalah. Dia tidak, dia kata boleh tak kalau letak 10 pip? Saya kata boleh. Boleh tak 5 pip pun boleh. Dia tak ada salah pun. Yang penting you tak rugi. Tu masalahnya. Tu je yang penting dia. Tu masalahnya tuan-tuan. Bila tuan-tuan ikut orang tanpa berfikir, duit sendiri, buat keputusan kena ikut cakap orang. Kenapa? Orang bagi idea, orang bagi pandangan, buatlah keputusan sendiri. Orang tu pun tak tahu yang kita ni ada berapa banyak kita loss atau profit, tak tahu. Dia cuma bagi idea saja berdasarkan kepada dia punya keadaan. Jadi kita tentukan berapa pip yang kita nak bila kita tak stop loss. Nak kita yang punya kan. Yes, kita decide kita. Sebab mungkin yang menjawab tu amount account dia $1,000. Kita pula $100. Tak sama. Jauh Dia mampu bertahan dengan jumlah pip yang lebih besar daripada kita. Jadi adakah kita nak mengikut cakap dia? Kita dengar idea dia, kita minta, bang, apa alasan abang macam ni? Apa sekian? Kita dengar alasan dia, kita gunakan alasan tu. Adakah logik untuk kita? Kalau logik, ikut kiraan kita. Itu je dia punya rule. Okay, tidak ada ketetapan mesti macam ni. Yang penting jangan loss, tu je. Itu je kita punya sasaran kan. Yes. Dan berdasarkan kepada Euro USD tuan-tuan yang ada depan mata ni, so macam mana kita nak tahu yang candle ni dah mula lemah? Sebab kalau siapa yang mendengar saya punya penceritaan, saya lebih kepada bahasa-bahasa yang mana mudah saya nak sampaikan. Saya juga guna perkataan bacaan momentum sell, dan saya guna bacaan top BB. Kalau Pak Su tengok sekarang, top BB Pak Su yang tengah tegak ni, kembang lah. Okay. Saya guna perkataan kembang dan kuncup. Top BB tuan-tuan, selagi top BB ni dia kembang ke atas, maknanya candle atau market tu masih meriah untuk terjun. Apabila top BB ni yang kembang ni tuan-tuan, ini yang kembang ni mula menguncup, bermaksud tuan-tuan akan nampak candle-candle di H1 ni dah mula tutup di dalam BB. Apabila ada candle-candle yang dah mula tutup di dalam BB, maksudnya trend jatuhan di EU H1 ni dah lemah. Bila dah lemah, itulah bacaan market hilang volume. Simple aja, market hilang volume. Market hilang volume, kenapa saya kata simple? Sebab apabila dah ada candle yang mula tutup di dalam BB, maksudnya tidak ada kekuatan untuk nak meneruskan perjalanan jatuhan dalam situasi EU sekarang di H1. Tapi sekarang masih lagi ada candle di luar low BB, masuk momentum. Jadi selagi ada momentum, kita punya entry sell hold je lah. Hold je kan. Jadi bila ada candle mula tutup dalam BB, mungkin tengah malam ke awal pagi, wallahualam, okey, tuan-tuan boleh buat keputusan, aku rasa aku nak TP. Dah biru kan, TP sajalah. Dan dalam masa yang sama, tuan-tuan akan nampak top BB ni tuan-tuan akan menguncup. Jadi itu semua tanda-tanda bahawa kejatuhan lemah. Dulu saya suka menunggu sampai hujung-hujung sebab saya tak tahu nak baca. Jadi bila BB dah tolong cara kita baca, jadi kita buat keputusan. Yang penting entry kita adalah di zone yang betul. Maknanya entry saya bagi tahu siang tadi adalah di kawasan ni. Jadi kalau nak kira, katakanlah ambil di sini, saya boleh ambil sekitar berapa pip sekarang? 30 pip. Okey, bacaan harian 30 pip is okey. Dan kalau kita tengok tuan-tuan, candle hari ni berada di kawasan 510 high pasu dan telah pun sampai di kawasan 510 low. Bermaksud candle-candle untuk EU siang tadi tuan-tuan telah pun berada, sekejap okey, control Y. Ni nampak, pasal nampak garisan putus-putus ni kan? Baik. Kata putus-putus sebenarnya dengan yang sekarang ni, inilah bacaan untuk hari ni. Inilah candle untuk hari ni. Jadi siang tadi kita dah tahu dah candle H1 berada di kawasan tertinggi hari ni.
Dan kita dah tahu apabila di kawasan tertinggi memang kita kena sell. Dan sekarang candle-candle DH1 tuan-tuan telah pun sampai di kawasan terendah pada hari ini. Jadi kita dah beli TP. Dan adakah kita nak buy? Tuan-tuan, kalau kita nak buy, lihat kembali pada DH1. H1 ni sebenarnya masih belum habis jatuh. Sebab top BB masih kembang. Jadi perjalanan untuk jatuhan masih lagi berbaki. Bila masih lagi berbaki, maka janganlah kita letak buy dulu. Sabar dulu. Tapi kalau tuan-tuan takut bila kita ada sell, aku nak tidur lah, kok dia naikkan, rugilah aku kan. Okey, kita beli TP. Jadi benda tu berdasarkan pada kita sendiri. Kita yang nak tutup. Tapi yang penting kita entry tempat yang betul. Dan bila kita view, kita TP dan kita ulang tu tuan-tuan. Ulang tu entry tu kerap. Di situ kita boleh konsisten. Dan kunci tuan-tuan, satu lagi kunci yang selalu saya nampak apabila berlaku full bacaan, full structure DH1 dan juga re-entry daily adalah DH4. Apa bacaan F4 sebenarnya? Selepas lagu ni lah, pukul 11 dah. Saya pun tak perasan pukul 11 dah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jangan ke mana-mana, kita akan bersama kembali dengan Cikgu Aslan Hashim. So kita berehat tak sampai seminit pun cikgu ni. Baik, stay tune bersama dengan CTC.fm. Indah mesra yang tercipta, kenangan mesra lalu mengusik jiwa. Sebentar untuk berikan laluan untuk cikgu. Minum air lah.
Okey, sebenarnya soalan banyak. Soalan banyak dan juga soalan-soalan pada tahun 2020 ni. Mantap. Ya, daripada Hafif, daripada Nur, Ziman, Cik Man. Saya tak tahu sempat ataupun tidak sempat, dan biasanya cikgu akan menerangkan satu panduan untuk walaupun di lain pair boleh digunakan kepada pair yang lain. Betul. So, cikgu, jadi kita sambung EU tadi. Okey tuan-tuan, saya F4. habiskan sedikit EU ni sebab selepas ni saya nak melompat ke besi kuning. Okey, apa yang kita nampak di depan ni, sekejap saya tukar daripada EU. Okey, alhamdulillah. Alright, tuan-tuan, di sebelah kiri ni adalah daily, di tengah dia 4 jam, di kanannya adalah H1. Okey, dalam ilmu BBMA, untuk fokus kepada multi time frame, apa yang saya faham untuk memudahkan bacaan, sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita memerlukan 3 time frame. Kenapa? Sebab kalau situasi di sini menggunakan daily, dalam satu hari cuma ada satu candle daily, dalam satu hari cuma ada 6 candle H4, dalam satu hari cuma ada 24 candle H1. Jadi dalam BBMA, jikalau dengan satu candle saja dia berada di kawasan tertinggi di harian, maka kita dah tahu zone sell sangat jelas. Tetapi jikalau kita menggunakan H4, tuan-tuan akan nampak bacaan apa? Arah kukuh buy. Bagi sesiapa yang dah tahu BBMA, tuan-tuan akan nampak candle biru ni, Pak Su, ni Okey. kalau kita buka 4 jam saja tanpa baca lain, tuan-tuan nampak arah kukuh buy. Inilah yang dulu kesilapan saya. Saya tak tahu. Siapa tegur saya? Market tegur saya. Dia kata apa? Engkau MC. Saya kalau dapat ilmu tu best betul. Market bagi tahu kau mesti MC. Sebab tuan-tuan, saya nampak arah kukuh buy dekat bawah ni 5.10, tuan-tuan, saya letak layer buy. Banyak buy. Tapi bila saya buy, dia terus jatuh. Maka akaun saya buy terus MC. Sebab pada ketika tu, tuan-tuan, saya hanya menggunakan satu time frame saja. Saya duk pening. Hai, kenapa aku masuk buy dia jatuh? Okey. Dan akhirnya setelah beberapa kali MC, baru saya faham. Sebab cikgu saya adalah market yang bagi saya MC. Tu cikgu saya lah buat saya pening. Kenapa? Itu menyebabkan saya duduk gua dulu dalam 2 tahun. So, sebenarnya tuan-tuan, apa yang tuan-tuan nampak arah kukuh buy, saya pantang sekarang bila alhamdulillah dah faham. Saya kalau tengok 4 jam arah kukuh buy, dah boleh agak tuan-tuan. Tuan-tuan kena bisa buat, tuan boleh agak. Nampak arah kukuh buy di H4, tuan-tuan buka dekat daily. Tuan-tuan. Okey. Saya tandakan, saya buka daily, saya nampak dekat 5.10 high daily, tuan-tuan, saya dah tahu. Inilah market hilang volume sell, dan inilah kawasan pucuk. Betul. Itulah BBMA. Saya pantang tengok arah kukuh buy. Kalau ini berlaku di H1, di H4 kemungkinan re-entry sell dan full structure di M15. Dan kalau ini berlaku di H4, maka inilah re-entry sell di daily. Dan kalau market hilang volume buy berlaku di daily, tuan-tuan, macam sebab di weekly lah berlaku re-entry sell. Dan kalau ini berlaku di weekly, maka di monthly lah re-entry sell. Dia punya tuan-tuan pasangan dia datang serentak macam tu. Oh, memang Berpasang-pasangan. memang berpasang-pasangan. Memang best. Itu dia punya kunci dia. Nampak arah kukuh buy, tengok time frame besar, tuan-tuan. Tuan-tuan akan nampak re-entry sell time frame besar. Itulah pucuk sebenarnya. Ini dia panggil candle terlajak di H4. Lama saya tak sebut. Candle terlajak di H4 melengkapkan re-entries di daily. Okay. Lama cikgu tak sebut betul lah tu. Lama saya tak dengar tu. Okey, kita tutup buku. Okay. Untuk EU, saya nak lompat terus pergi kepada besi kuning. Okey, sebab EU ni dah jalan. Nanti dia kata, apalah, benda dah lepas, dah jalan. Dah jalan kan. Sekarang saya cerita benda yang dijangka nak berjalan. So jangkaan untuk EU alhamdulillah dah berjalan. Dan tadi saya hantar EU dengan GU, alhamdulillah dua-dua dah jalan. Sekarang jangkaan yang satu lagi masih belum bergerak-gerak, duduk situ pimai-pimai tang tu juga, besi kuning. Kenapa tuan-tuan? Okey,
kalau kita lihat di sini sebenarnya tuan-tuan, di untuk besi kuning ni sebenarnya, untuk gold di daily ni tuan-tuan, apa yang kita nampak sekarang, kita nampak bahawa candle daily ni tutup cantik, baik punya tutup. Di mana tuan-tuan? Di luar top BB ni cantik ni. Ni semua bacaan nama dia momentum buy. Ni semua bacaan momentum buy. Ni kekuatan untuk naik sangat kuat. Dan kita tengok tuan-tuan, Pak Su, garisan EMA 50 ni kan, dia dah parking baik di bawah mid BB, dia rapat. Dan kita nampak kat sini jarak di antara low BB dan EMA 50 jauh sesangat dibandingkan di antara mid BB dan EMA 50. Bermaksud tuan-tuan, kenaikan ni adalah kenaikan yang sememangnya perjalanan jauh sebenarnya. Perjalanan jauh, dan bila ada bacaan momentum di daily, bermaksud inilah perjalanan re-entry buy di monthly yang saya dah kongsikan bulan lepas ataupun tahun lepas. Sebab saya ada bercerita beberapa kali di weekly kita nampak ni. Tuan-tuan nampak arah kukuh sell di sini. Tapi inilah market hilang volume buy di weekly yang merupakan re-entry buy di monthly. Jadi perjalanan ni kita nampak di daily. Jadi bila kita dah nampak tuan-tuan perjalanan ni berlaku ataupun muncul di daily ni, bacaan momentum buy. Jadi sebenarnya apa yang kita nak lihat di sini adalah bila ada bacaan momentum buy, ia akan diikuti dengan bacaan re-entry buy. Jadi suatu perkara yang sangat teruja sebenarnya kalau kita nak menunggu setup besar. Bukan satu benda yang mudah, sebab bagi orang yang jarang bertahan lama, dia memang kalau boleh dia nak masuk terus. Jadi tuan-tuan, apa yang berlaku sekarang adalah kita menunggu suatu setup, iaitu apabila muncul bacaan momentum buy, kita menunggu re-entry buy. Jadi apabila muncul momentum buy di daily, yang kita tunggu adalah re-entry buy di daily. Itu yang kita tunggu, Pastor. Itu yang kita tunggu-tunggukan. Baik. Dan apabila kita lihat di 4 jam, sebab 4 jam ni di H4 ni tuan-tuan akan bagi kita bacaan yang lebih jelas. Yang lebih jelas sebab satu candle daily ada 6 candle 4 jam. Jadi dengan 6 candle 4 jam, pergerakan bilangan candle tuan-tuan dapat membantu kita untuk beritahu ini adalah tanda-tanda di mana nak berlaku mungkin re-entry buy di daily. Jadi apabila muncul bacaan ni signal momentum buy, maka kita nak menunggu bacaan re-entry buy. Jadi bila kita kecilkan atau kita fokus kepada 4 jam, mata kita harus tertumpu kepada garisan low BB. Ni, maksud ni low BB dan juga yang biru ni EMA 50. Si bagi contoh yang dah berlaku, sebab tuan-tuan, perkara yang nak dijangka berlaku ni payah kadang. Bila benda tak berlaku, dan kalau kita jarang buat homework, payah kita nak imagine kan. Saya tunjuk yang dah berlaku, yang kita jangkakan benda ni berulang-ulang. Lepas tu tengok garisan biru ni dalam kotak, dalam antara hitam atas, tengah dan bawah kan. Nampak tak dia terkeluar? Nampak tak dia masuk balik? Pak Su boleh bayang tak yang dia akan terkeluar balik? Tak. Ni macam ni terkeluar, ni kat dalam dia nak terkeluar balik. Inilah bendanya. Bila tuan-tuan rajin buat homework, tuan-tuan akan nampak apakah yang mungkin berlaku. Jadi kalau Pak Su perasan, saya ambil yang time frame besar-besar lah supaya lebih jelas. Pak Su tengok, saya buka dekat weekly. Pak Su nampak yang biru ni dalam dan terkeluar. Baik. Nampak tak candle dia buat macam U-turn, dia naik. Nampak betul. tak biru dah rapat. Jadi bermaksud apabila pertembungan garisan ni berlaku, bermaksud ada sesuatu dia beritahu yang market sedang buat retracement. Ini di weekly, dan saya kecilkan time frame tadi di mana? Di H4 atau di 4 jam. Terus tengok sekali lagi. Nampak tak? Hampir sama. Dia terkeluar dan dia masuk balik. Jadi sebenarnya ketika garisan EMA 50 berada di luar BB ni tuan-tuan, zon-zon yang berada di sini adalah semua kawasan-kawasan re-entry buy.
Di mana? Jadi kalau ini berlaku di H4, maka zon-zon atau candle yang tengah sideways itulah adalah kawasan-kawasan re-entry buy di daily. Sebab jika kita buka daily tuan-tuan, kita suka nak nampak. Sebab dia cuma ada 2 candle saja kita nampak. Dia tegak. Kita tak dapat jelas. Apa kau tengah buat ni? Apa tengah buat? Sebab dia terlalu kuat. Okey. Jadi dia ada cuma 2 candle. Bila 2 candle tuan-tuan, satu candle daily akan ada 6 candle 4 jam. Jadi bila 2 candle daily, kita akan ada 12 candle 4 jam atau H4. Dan dengan 12 candle tuan-tuan, kita akan nampak dia buat sideways dan kita akan nampak garisan EMA 50 ni tuan-tuan berada di luar dan masuk dalam. Ni kerja dia. Inilah bentuk-bentuk yang saya sangat suka. Saya dah tahu dah, kalau bentuk dia berlaku, inilah kawasan-kawasan re-entry buy. Di mana? Di time frame lebih besar. Cuma dia menunjukkan dengan lebih mudah. Jadi, apa yang kita jangkakan pada minggu ni, sekali lagi, untuk berlaku pertemuan di antara low dengan EMA, okay? Dan inilah kawasan-kawasan dia. Dan jikalau kita menunggu kawasan re-entry buy di daily, tempat yang terbaik tuan-tuan adalah kawasan-kawasan market hilang volume buy di H4. Di manakah kedudukan kawasan market hilang volume buy di H4? Di mana tempat dia? Adalah di antara mid BB dan low BB. Sama juga dengan apa yang berlaku sebelum ni tuan-tuan. Sebelum ni saya menunggu di antara mid dengan low, tapi satu candle pun tak jatuh. Jadi tak ada rezeki lah. Saya tahu tempat, tapi saya nak mengambil tempat-tempat terendah. Kenapa saya buat gitu tuan-tuan? Sebab di kawasan H4 atau 4 jam, di antara mid BB dan low BB ni tuan-tuan, inilah kawasan-kawasan yang terendah pada candle monthly. Di sini, candle daily. Di sinilah kawasan-kawasan re-entry buy di daily. Ni saya tanda ni. Ni maksud ni. Kecil kan? Bila buka pada H4 dia jelas. Tetapi disebabkan dia kuat sangat Bazu, dia langsung tak masuk kat kawasan kotak bawah ni. Kan? Jadi tak ada rezeki. Saya letak layer penuh situ. Satu boleh tak ambil, tak apa, tak ada rezeki, tak apa. Jadi saya menunggu untuk kali kedua. Kita kena sabarlah. Saya menunggu kali kedua, yang mana saya menunggu garisan EMA 50 ni tuan-tuan, untuk berada di luar low BB ni tuan-tuan, dia macam ni. Ni kalau katakan saya nak tunjuk dekat Pak Su, minggu depan dia dah terbang balik insya-Allah. Sebab kenapa tuan-tuan? Bentuk ni bentuk retrace. Trend yang sebenarnya adalah di trend lagi besar. Okey, sebab trend ni ada di daily. Pak Su nampak tegak macam kan? Yeah. Sebab satu hari cuma satu candle daily. Jadi dia tak boleh memberitahu dengan lebih jelas sebab story dia satu candle aja. Tu je. Tapi kita tahu dia tengah buat retracement. Jadi dengan bentuk 4 jam ni. Jadi saya menunggu kat sini. Jikalau tempat-tempat saya entry buy tuan-tuan ada di antara mid, nanti bila low BB tuan-tuan, low BB ni, ini EMA 50 yang biru tu, low BB. Apabila garisan EMA 50 berada di luar. BB kat dalam, okey. Saya dah mula meletakkan saya punya entry. Jadi untuk kali ni, disebabkan sebelum ni terlalu kuat sampai bawah BB pun dia langsung tak sentuh, okey. Saya letak ke atas, saya susun dan saya kena bertahan. Itu adalah salah satu pilihan yang saya nak buat. Sebab dah pernah terlepas, jadi cuba untuk tidak terlepas tapi kena jaga money management. Itu sangat penting. So, apa yang kita tunggukan pada minggu ni tuan-tuan, Pak Su, adalah bacaan-bacaan re-entry buy di daily ataupun market hilang volume buy di 4 jam. Itu cerita dia dekat gold. Jadi itu target kita pada minggu ni. Dan kita dah nampak tuan-tuan, pada minggu ni akan muncul apa? NFP, non-farm payroll. Jadi kita tahu emas ni, gold ni adalah suatu instrumen yang memang berkait secara direct, secara langsung dengan indeks USD. Jadi selagi ia terus naik, bermaksud USD dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah? Yes. Okay. Dan dijangka insya-Allah jikalau kelemahan USD ini berterusan, emas akan terus naik dan terus naik. Dan salah tu sebab Asu, kenapa saya nak trade gold? Sebab saya nak ada feel tentang gold. Saya nak tahu tentang gold. Bila ada gold tuan-tuan, sebenarnya kita banyak boleh berkongsi dengan ramai orang. Sebab kalau kita bercakap dengan di luar sana yang bukan trader, kita cakap, bang,
Entah sekarang kalau saya naik Grab, on the way nak ke airport, saya akan borak. Saya tanya, bang ada cash tak yang tak digunakan? Dia kata, abang saya cadangkan, abang beli emas, abang simpan. Sebab kita dah nampak pergerakan besar sedang berlaku. Jadi ilmu yang kita ada, kita nak kongsikan. Takkan saya nak kongsikan tentang bacaan BBB, dan tentu dia pun tak tahu apa-apa. Sebab kalau dia langsung tak pernah trade. Saya pernah juga berjumpa orang pernah trade, tapi dia tak tahu benda ni. Jadi saya senang beritahu, bang, the best is sekarang, apa saja cash money yang abang ada tetapi tidak digunakan untuk jaga masa panjang, abang tukarkan daripada ringgit kepada emas. Tukarkan bermaksud belilah emas. Beli emas. Jadi sekarang tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi kedai-kedai emas, kalau ni gold bar, bukan perhiasan, mungkin saya rasa kalau saya tak silap anggaran sekitar 220 gram. 220 ringgit setiap gram. Sebelum ni tahun lepas di bawah 200. Sekarang dah ada 220, mungkin 230. Jadi ada cash yang tidak digunakan, atau tuan-tuan ada profit daripada trading, tukarkan USD ke dolar tu kepada emas. Jadi kita gunakan kita punya knowledge, pengetahuan ni pasu, untuk kita nak meletakkan tempat yang kita gaskan, insya-Allah dapat memberikan kita keuntungan. InsyaAllah. Itu sebenarnya bila dapat feel tu, kita tahu okey, emas tengah naik ni kan, dan kita ambil peluang tu. Dan sekarang dia sedang membuat bacaan re-entry pasu, tempat berehat. Market sebenarnya kenapa dia berehat? Market menunggu bacaan seterusnya. Market menunggu apa nak muncul. Jadi daripada trend dia dah beritahu tentang dia naik. Di daily trend dia memang uptrend, sangat-sangat kuat. Di weekly pun dah ada macam momentum. Tapi dalam pergerakan tu dia ada tempat-tempat yang mana dia berehat. Dan minggu ni ada tempat-tempat dia rehat ni. Ni tempat-tempat berehat ni. Kalau pasu nampak dia bentuk macam ni, EMA dia luar, batu masuk dalam balik kan. Ni saya panggil dalam bahasa mudah lah, tempat market berehat. Bila berehat tu dia panggil re-entry, tempat dia dah panjang tinggi sikit sangat. Okey, dia rehat. Okey, kita masuk balik entry. Dan dia naik balik. Nampak dia naik balik sini. Benda yang sama kita jangkakan berlaku dalam minggu ni. Dan minggu ni ada 6 pound payroll. Dan trend di daily tuan-tuan sangat mantap untuk buy. Sangat mantap. Yes. Jadi USD memang dalam keadaan lemah. Di sini. So untuk currency dia agak sedikit berbeza, sebab contohnya macam Euro USD. Dia ada Euro, dia ada USD. Dia ada main tarik tali kat sini. Macam yang ni gold, terus dia direct tengok USD. Jadi impact tu kuat lah sebenarnya. Macam currency dia berpasang. Aku nak naik. Belum lagi lah aku naik tu. Pergerakan tu dia akan sentiasa lawan tarik tali lah benda tu. Okay, so basically itu sedikit bacaan yang ada. Dan mungkin saya boleh tengok pasu ambil satu soalan yang agak mudah, agak pendek lah, sebab masa kita terhad sebenarnya. Okey. Mana agaknya yang saya boleh menjawab. Pasal ada satu ini soalan yang pasu dah tengok yang agak pendek dengan masa kita tinggal dalam 6 minit ni. Okey, cikgu, macam ni. Faiz Razak, apa SOP cikgu bila nak masuk market? Sebab soalan dia pendek, lepas tu dia boleh kita kongsikan kepada. Soalan tu soalan yang sangat daripada Faiz Razak. Saya bercakap atas dasar saya sendiri lah kan, sebagai panduan. Bukan untuk mengikut, tidak, sebagai panduan. Okey. Saya meletakkan, saya fikir, first saya kena set berapa USD saya sanggup loss. Tu saya set awal. Ingat tu, yang pertama. Kita ambil peratusan. Kata, saya letak, saya sanggup hilang $100. Okey. Jadi tuan-tuan boleh darabkan lah, atau boleh nisbahkan dengan jumlah saya cakap. Okey. Saya sanggup hilang $100. Okey, fine. Then apa saya buat? Ni saya buat biasa weekly. Hujung minggu weekend. Kemudian saya tahu setup yang terkuat adalah setup di time frame besar. Ya. Iaitu sama ada re-entry. Saya akan kenapa re-entry? Sebab re-entry tempat entry. Itu je. Tempat entry terbaik. Saya akan mengambil time frame di daily, time frame di weekly, dan kalau ada monthly lagi cun. Tapi untuk bacaan weekly basis, saya mencari kawasan-kawasan re-entry di weekly. Jadi apa saya buat? Saya akan scan. Dan bagaimana saya scan? Ni cara saya. Macam saya tunjukkan Pak Su. Katakan saya nak scan untuk pair GBP. Contohnya, macam sekarang saya pergi GBP, lepas tu nampak saya ada 6 kotak.
Baik. Okay. Jadi ni cara saya scan. Apa saya buat? Saya pergi ke time frame daily, saya tengok apa bentuk yang sedang dibuat oleh ke-6 pair ni. So, bila saya dah tengok macam ni, saya tengok jikalau ada mana-mana pair yang ada setup di daily atau setup di weekly. Maksudnya setup re-entry di daily atau setup re-entry di weekly. Jadi dia akan beritahu kita. Jadi bila kita dah tahu, okay fine, katakanlah kita ada peluang untuk buy, contohnya untuk sell, contohnya pada GBP USD. Alright. Dan satu, kita kena kaji. Kita kena tahu apakah kekuatan suatu pair tu berdasarkan kepada candle daily. Kalau kita dah tahu candle daily, contohnya saya buka GU lah tuan-tuan, di antara pair yang popular lah. Okay. Kalau kita buka GU dan kita dah tahu GU daily tuan-tuan, saya ambil besar, saya ambil ini. Sekejap okay. Kalau kita dah tahu candle GU satu hari dia boleh mencapai sampai 200 pip. Jadi kita kena set dalam fikiran kita, boleh tak kita kalau tersilap jalan, boleh tak kalau kita floating 200 pip? This is the worst scenario. Okay. Kalau kita floating 200 pip, adakah modal $100 tu boleh MC? Buat kiraan kat situ. Logiknya tuan-tuan, kita tak mula floating 200 pip, tapi kita kena bersedia lah. Bersedia untuk bersedia for the worst. Right? Jadi bila saya tahu saya ada $100, saya dah tahu kalau saya nak masuk GU ini, GU katakan senang-senang dia boleh pergi 200 pip. Jadi saya kena make sure that apa saja volume yang saya nak masuk di GU, saya mesti sanggup bertahan minimum 200 pip. Jadi kalau saya meletakkan volume account standard 0.01 adalah USD 10 sen, bermaksud kalau saya floating 200 pip, bermaksud account $100 saya boleh floating negatif $20. Bermaksud account saya akan floating 20%. Jadi tanya diri sendiri, adakah kita sanggup menerima floating? Is the worst scenario, adakah kita sanggup floating 20%? Kalau sanggup, okay, carilah entry. Kalau tak sanggup, jangan ambil pair yang macam tu. Ambil pair yang daily dia tak sampai 200. Contohnya Euro USD. Euro USD, okay, sekarang saya pergi pada Euro USD. Okay, kalau kita buka di sini tuan, saya ambil antara candle-candle yang panjang juga lah di Euro USD. Okay, dia bergerak dia, satu candle daily antara terpanjang adalah 100 pip. Okay. Jadi tadi GU 200 pip, bagi EU 100 pip. Jadi kita dah nampak, in the worst scenario, boleh tak kalau kita bertahan 100 pip dengan $100? Bermaksud kalau kita letak 0.01 sahaja, ingat bukan 0.01 boleh layer, tak, 0.01 satu layer sahaja. Kau ingat statement tu. Bermaksud kita akan bertahan ataupun floating 10% daripada amount kita. Adakah kita sanggup? Kalau sanggup, silakan carilah entry. Bila cari entry, takkanlah berada di kawasan re-entry sell di daily ni kita nak pergi buy. Wow. Tu dah silap. Tapi kita prepare the worst. Jadi bila kita dah tahu, macam siang tadi, macam saya bagi tahu tadi, re-entry sell di daily, maksudnya dah tentu-tentu kita sell. Jadi kita pun entry 0.01, pam. Sekarang tuan-tuan, dia dah jatuh dalam 40 pip. Bermaksud kita dah untung 4%. Kalau satu hari 4%, banyaklah tu. Banyak. Kalau tuan-tuan ulang-ulang, katakan tuan-tuan ulang, seminggu sekali, sebulan tuan-tuan dah dapat 16%. Satu bulan 16%, banyak. Tetapi praktikal tuan-tuan, percayalah, trader retail kat Malaysia yang saya jumpa lah, retail tak buat macam tu. Tapi selalunya masing-masing ada multiple account. Ada account yang dia buat yang mungkin risiko dia macam saya katakan tadi, tetapi ada lagi account yang risiko yang lebih tinggi. Itu sebab saya kata the whole idea is berapa yang kita sanggup loss. Kalau kita sanggup loss macam saya kata $100, so kita nak ada multiple account, pecahlah dua. Mungkin 50, mungkin 20, 30, 20, 60, terpulang. That's why
the thing is, apa yang kita buat sekarang adalah bagaimana kita nak manage, bagaimana kita nak uruskan risiko sebenarnya. Walaupun inti kita cantik sekalipun, tapi kita punya pengawalan risiko tu tak cantik, tuan-tuan. Bila kita merah sikit, kita boleh goyang. Again, how much you can afford to lose. Kunci dia tu. Tidak perancangan kita kacau, tuan-tuan, kacau. JK nanti jadi jiwa kacau. Okey, saya rasa itu saja pertemuan kita pada kali ini. Dan bagi sesiapa yang berada di Kuching atau Sarawak atau di Brunei dan di Sabah, masih lagi ada seat kosong. Ada berapa seat lagi? Mungkin 2-3 seat kot. Saya tak saya rasa itu yang ada untuk kelas saya pada Sabtu ni, Januari 11 di Kuching. Boleh PM saya bagi yang berminat, dan saya akan bagi detail. Dan insyaAllah bagi yang dah daftar, kita jumpa di sana. Banyak lagi lah saya nak kongsikan. Saya akan kongsikan pengalaman saya sedikit demi sedikit dalam masa satu hari. Jadi satu hari sebenarnya, tuan-tuan, pendek je, tapi kena fokus. Okey, itu saja. InsyaAllah kita bertemu di hari yang sama, di ruangan yang sama pada minggu hadapan, 10.30 malam hingga 11.30 malam. Dari saya, Hazlan Hashim, setia anda bersama kami teguh di sisi anda. Itu dia untuk episod yang ke-121. Ribuan terima kasih kepada semua yang telah pun memberikan perhatian. Semoga perkongsian ini dapat memberikan sedikit pencerahan supaya anda lebih faham dan lebih berani, lebih yakin dan juga lebih tenang, dan juga mendapat profit yang banyak, insya-Allah. Okey, setakat ini dulu pertemuan kita. Esok kita ada Cikgu Yun CTC.